Alhamdulillah, sama-samalah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita dapat mengumpulkan di dalam majlis ta'limi kita. Nah, walaupun belum daripada ni, kita di dalam ujian ada setengah-setengah daripada tepat. Walau bagaimanapun itu adalah orang panggil kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita senantiasa di dalam taat kepada Dia dan tak terlupa kepada ajaran agama dan taat segala taat. Maka Tuhan uji satu perkara supaya kita tak ralik lagi. Di situ kita banyaklah syukur kepada hadarat ilahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, giliran kita iaitu kitab akidah ataupun kitab pegangan, iaitu Risalah Al-Misbahil Munir, yang mana kita ada giliran di dalam bulanan kita. Maka pada malam ini kita akan baca sambungi pada muka yang kelima. Muka 5, iaitu bila naik duduk di baris yang ke-7. Bila naik duduk di baris yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini. Amin. Bermula iman itu percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan agama yang diketahuikan dia dengan darurah, benar dengan tidak kena fikir dan bercara, bahkan tahu belaka tua dan muda akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Itu dia. Jadi, 3 pokok yang penting kita selaku umat Islam, kita selakunya umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 3 pokok penting ni boleh kata setiap orang wajib ke atas dia saat itu mengetahui. Apa tu? Tentang iman, Islam dan ihsan. 3 pokok. Iman, Islam dan ihsan, ataupun Islam, iman dan ihsan, 3 pokok ni penting. Itu dia. Kalau kita tak tak ada 3 pokok ni dalam diri kita, habis dah lah. Ataupun tak ada salah satu daripada 3 ni, jadi tak sepenuhlah kita tu. Amalan kita dan lain-lain segala taat yang kita duk buat tu. Sebab itulah kita ni kena cukup 3 pokok ni. Kecek mudah-mudah gak kalau kita orang kampung ni pasal duk masak 3 batu. Kita nak boleh tok puyuk kita, nak boleh kita hak ni tu masak dengan 3 batu itulah 3 pokok yang penting. Tu 3 batu. Jadi di sini 3 pokok ni kita boleh kata setiap orang lah kita tu ada tahu belaka, tetapi banyak sikit tu ya. Apa tu? Islam dan iman dan ihsan. Islam ni iaitu orang panggil amalan secara zahir kita. Hukum ahkam, perkara-perkara sakut dengan hukum fiqh, hubungi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungi kita sesama manusia, di antara hamba dengan hamba, orang panggil muamalat. Maka orang ni bicara di dalam Islam.
Selagi bahasa kita iaitu iman. Iman ni duk cara masalahnya kakah dalam kita, pegangnya kita. Nah, kita pegang tu siapakah Tuhan kita, siapakah Rasul kita, kita kena pegang. Nah, alai gaib macam mana. Nah, dalam rukun-rukun yang kita dak hafal, yang kita dak menutup ti tu, itulah. Nah, tujuan yang kita hak itu nak kita tu detail di dalam. Nah, di dalam pegangnya kita, supaya kita boleh buat ibadat dengan cara sepenuh. Satu lagi masalah ihsan. Nak beki diri kita, beki perangai kita, beki tikah laku kita, beki dalam kita. Nah, di luar kita kena beki, di dalam pun kita kena beki. Nak buat segala sifat mazmumah yang ada dalam diri kita, nak isi segala sifat mahmudah. Maka semua tu masuk dalam kata 3 pokok yang penting. Jadi kita bahasa kita ni, nah, nak caranya iman pula. Islam tu kita cara dah. Nah, pada perjumpaan kita pada muhadarah kita dulu, kita sudah bahas dah tentang iman. Maka malam ni sambungi kita iaitu apa kita bahas dah iaitu tentang Islam. Malam ni kita nak sambungnya iaitu iman. Nah, iman. Tengok. Sekali lagi di sini dia kata bermula iman itu percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia akan perkara tu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sahaja hak Nabi datang kepada kita, kita wajib beriman. Wajib kita turut, wajib kita hak itu patuh, wajib kita hak itu buat apa hak dia suruh. Itu dia. Gapo hak dia larang wajib kita tinggal. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu dia. Jadi gapo barang itu, gapo perkara yang didatang akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam ninya bayan dia kata daripada pekerjaan agama. Daripada pekerjaan agama, tak ada kira lah. Nah, hak agama suruh, nah, setengah daripadanya semaya, puasa, zakat dan ibadat haji, hak tu hak dia suruh, kita buat. Nah, kita buat. Dan apa hak dia larang, kita kena tinggal. Tinggal jangan duk curi, tinggal jangan kita memabuk, jangan kita hak itu mabuk diri kita, jangan kita hak itu berlaku perbuatan zina. Kena tinggal perkara tu. Maka pekerjaan agama ni yang diketahui akan dia akan perkara agama dengan darurah. Itu dia, dengan darurah. Apa makna? Dia kata benar dengan tidak kena fikir dan bicara. Jadi kita tak ada kena duk cara banyak lah. Apabila Tuhan suruh kita buat, sudah. Tak suruh bahas banyak lah. Apabila Tuhan larang, kita tinggal. Itu dia. Bahkan dia kata tahu belaka benda ni. Perkara agama ni boleh kata tahu belaka. Nah, sama ada tua dan muda akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Tu tahu belaka. Boleh kata gitulah, kata benda ni. Nah, daripada agama Islam kita. Gapo hak suruh, gapo hak disuruh kita buat, gapo hak dilarang kita tinggal. Nah, dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas atau 6 tunjang. Terbentuklah iman tu di atas 6 asas atau 6 tunjang. Maknanya iman ni disusun ke atas ni. Ni pokok. Ni asas ataupun ni tunjang. Yang dinamakan dia dengan rukun iman.
hak kita duk panggil rukun iman tu, nah, hak kita duk menutup ti di dalam tadika anu lagi. Rukun iman ada 6 perkara tu, tu ya dah tu. Tu orang panggil 6 asas, ni asas ataupun ni tunjuk. Gapo tu yang pertama? Yang pertama percayakan Allah. Nah, tu dia, percayakan Allah. Maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan. Kita nak pegang wi putus, pegang yakin wi kemah kata Allah itu Tuhan. Tu dia, Allah ni Tuhan. Pegang putus. Maknanya kita tak boleh nak wawih, tak boleh nak syak, jangan we ada syak, jangan we ada wahai. Nah, hatta zon sekalipun tak boleh patula juga. Haknya putus, iaitu kena yakin sebutir tentang ibadat, tentang orang panggil pegang. Nah, bahawa Allah itu Tuhan, kena yakin sebutir. Lain daripada tu tak terima. Syak tak ada, kena kecek. Wahai jauh lagi. Zon pun tak terima patula juga. Haknya 100% kata Tuhan tu Allah. Allah tu Tuhan kita. Pegai putus gitu. Yang bersifat ia Tuhan dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Kena ada sifat ketuhanan. Gapo sifat ketuhanan? Nah, sifat istighna dan sifat iftikar. Tu dia. Jadi kena orang panggil, kita kena tahu kata Tuhan bersifat dengan sifat ketuhanan. Nak jadi Tuhan kok mana tak bersifat dengan sifat ketuhanan ni. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus, fardu kedai kata dia tu tak mengaku putus dengan sungguh begitu, atau ia mengetahui jua dengan tiada mengaku, ia tahu kata Tuhan itu Allah. Tapi ia tak mengaku. Ataupun ia sekadar kata mengaku, sekadar dia hak itu tahu saja je. Tak ada mengaku. Tak ada tasdik bil qalbi. Orang panggil bil qalbi ni maknanya dengan hati. Tak ada mengaku putus. Maka adalah ia seorang itu, orang hak kata Tuhan itu ada tetapi tak mengaku, maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Kita tengok supaya Yahudi. Orang Yahudi tahu tak kata Allah tu Tuhan? Tahu. Orang Nasara tahu tak kata Allah tu Tuhan? Tahu betul juga. Tapi dia pegang tak kata Allah tu. Dia pegang tak, dia mengaku tak. Bila kita tanya kata siapa Tuhan, dia jawab kata Allah. Tapi dia mengaku tak? Dia tak mengaku. Dia tak mutuh dalam hati dia. Maka tak sah iktikad dia. Tak sah iktikad dia. Macam Yahudi sekarang, tak ada kena kecek dah. Yahudi sekarang. Tu dia. Kalau kita kira Israel tu, Isra tu dengan maknanya abdun, il tu dengan maknanya Allah. Abdullah, hamba Allah. Isra hamba, il tu Allah. Tu illa tu Allah. Tu. Tu dia panggil bahasa Hebrew ataupun Ibriyah, dia panggil Ibriyah. Sabit tu illa tu ada orang nama illa dia. Nama Tuhan dah tu. Tu dia. Jadi nama Tuhan kena bubuh abdun. Israel tu tak ada apa dah lah. Tetapi dia saat itu mengaku putus tak kata Allah tu Tuhan. Di hari ni sudah kufur dah orang Israel. Sudah kufur dah. Walaupun dia saat itu duk buat ibadat cara dia dalam sengkok dia bahawa dia saat itu agama yang sebenar di sisi dia, tetapi dia tu sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pun pegang kata bumi tu bumi dia. Dan sebelah lek Palestin pun dia pegang kata bumi tu bumi dia.
sama-sama pegang. Pas kalau kita ni siapa sungguh mempunyai hak misalnya. Nah, Baitul Maqdis ni ataupun Kudus. Kawasan Kudus ni siapa tua sebenarnya. Jadi kita tak payah tengok, pada tengok dua ayat ya. Nah, ayat yang pertama, yang mana orang Yahudi ni dia duk pegang kata tempat dia kerana nenek moyang dia. Pada asal bumi ni dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim ni kalau kita kira dua isteri, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Hajar ni daripada keturunan Arab, Siti Sarah ni daripada keturunan Hebrew. Hebrew. Maka Hebrew ni kalau kita kira Hebrew, dia duduk kawasan ni tu pada asal hijrah mari belaka. Hijrah mari belaka, tetapi nenek moyang kalau kita turut Nabi Yakub ni dari asal Syam. Maka anak dia lah. Anak dia Yusuf pergi kepada Mesir. Bawa pergi ke Mesir nak klik mari kening semula hak ni tu. Sampai ke belapih turun mari Yusuf. Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa. Jadi Musa lah bawa Bani Israel ni klik kepada bumi tempat asal. Dalam ayat yang kita dengar tu, Nabi Musa panggil ya qaum udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuk olehmu kaum. Dia panggil kaum tu dengan maknanya Bani Israel. Udkhulul ardal muqaddasata, masuk olehmu ke bumi muqaddasah, bumi suci. Allati kataballahu lakum, yang telah tulis oleh Allah bagi kamu. Siapa tu? Bani Israel. Perak Tuhan tulis ni bumi ni bumi yang Allah tulis bagi kamu. Allati kataballahu lakum. Itu dia. Maknanya bumi ni Allah tulis untuk kamu dah ni. Tapi waktu tu dia duk main tubuh lagi. Dalam ayat kata wala tartaddu ala adbarikum, janganlah paling belakang, janganlah wak belakang ni dengan agama saat itu. Nabi Musa suruh masuk, mu tak saya masuk. Mu kata di sana ada orang hak bekai-bekai, ada orang hak kuat-kuat, aku tak saya masuk. Mugilah Musa. Dah mu berani enggak mugi dengan Tuhanmu, aku nak duduk sini. Tu nak ayat kata wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kalau mu buatlah tu mu akan rugi di belakang hari. Kalau kita kira Tuhan tulis untuk puak Yahudi dah, kalau kira untuk apa? Untuk Bani Israel dah. Tetapi di sini kita boleh faham jelas daripada ayat. Kita tahu kata orang Yahudi ataupun Sahyuni, puak Sahyuni ni, puak Zionik ni. Puak Zionik ni, puak Yahudi, puak Sahyuni ni, dia ni berimeh tak dengan Nabi Musa? Ia tak berimeh. Sebab apa? Sebab dalam ayat jelas, kita jelas dalam ayat. Dia kata ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Tengok ayat Quran, jelas ayat Quran ayat. Ya Musa, hei Musa, lan nu'mina, kami tak akan berimehkan dikau. Lan nu'mina, ia guna lan. Lan ni nafi mustaqbal, particip anakut. Lan nu'mina, kami tak akan berimeh dah. Laka, bagi engkau, hatta narallaha jahrah, sehingga kami boleh tengok Allah, boleh tengok Tuhan nyata-nyata, baru kami nak berimeh. Selagi mana kami tak boleh tengok Tuhan nyata-nyata, tak berimeh.
lan nu'mina. Faham? Walaupun bumi ni Nabi Musa kata tulis untuk mudah ni, tetapi dia sendiri dia particip. Dia enggan. Dia nafi. Dia tak say. Tu nak royak kata maknanya dia saat itu nafi berimi. Bila nafi berimi, Tuhan royak di dalam ayat yang lain dia kata innal arda. Tuhan kata aku tulis di dalam Zabur ba'da dzikri, selepas daripada Taurat, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ni boleh sakoi akannya oleh hamba-Ku yang soleh. Hamba-Ku yang soleh siapa? Palestin. Sebab siapa yang soleh dia hari ni? Kalau kita kira nak cucu Nabi Ibrahim belaka, Palestin sebelah lek Arab, sebelah lek Nabi Ismail. Bani Israel sebelah lek Nabi Ishaq. Anak cucu yang belaka tu, kalau kira tepat tu belaka. Tetapi buat apa Tuhan tak beri? Ya tak beri dah sebab mengkufur dengan Tuhan. Jadi di hari ni kalau mengaku pun mengaku Allah saja, tak orang panggil sebut Allah saja tapi tak mengaku. Tak mengaku. Pas di hari ni sah nak kata sebut Allah. Mengaku tu ada kena kecek dah. Allah pun tak sebut dah. Sebab tu jadi berubah habis Tuhan dia. Berubah jadi apa? Akan jadi Dajjal. Sebab tu tunggu Dajjal ni. Nak putuskan Masjidul Aqsa, nak putuskan Masjidul Aqsa semua tu, nak buat haikal thalith, nak buat haikal maz'um, nak buat satu tempat buat ibadat hak Yahudi situ. Sabit tu dia nak putus Masjidul Aqsa, payah nak putus kan? Sebab kekuatan ada. Nak putus tak boleh. Berkata nak putus kekuatan mari haru. Berkata nak putus kekuatan mari haru. Sebab tu kena perabih. Kena perabih. Sampai di hari ni kita tengok di Canuan Kasar tu, kita tengok di Ghazah hacung. Sebab Palestin jadi dua negara. Kita Ghazah dengan Dhifatil Gharbiyah, West Bank dengan Gaza di sini. Israel putus ni kalau kira dua negara putus. Habis tu hidup serai sangat ni. Hak ni dah sikit dah. Orang lebih kurang 2 juta je. Ni. Nak boleh. Rana-rana nak boleh. Tetapi kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dan nyata, bumi ni akan kembali klik kepada tangan Islam. Sebab itulah Nabi berdoa masa dia masih lagi ada dia berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu, sahabat ada tanya, wa fi najdina ya Rasulullah, bagaimanakah pada Najdin kami ya Rasulullah, bumi Najdin ni? Kok mana boleh Rasulullah tak doa ke bumi Najdin? Senyap. Sebut kali lagi, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Sebut Yaman, Syam dan Yaman, Syam dan Yaman. Sebab dua ni boleh menahankan musuh, boleh difak segala serangan. Itu dia. Apa kita tengok kawasan Najdin mana hak mari tolong? Islam sesama Islam tak ada. Ada. Tu nak faham. Takut-takut gaya faham Najdin ni, Najdin hodok negeri Iraq tu. Najdin hodok negeri Iraq. Tengoklah hak asal Najdin duk mana. Tu dia bumi Najdin. Tu nak royak kata kawasan dia balah tu doa masa Nabi sebut 1000 tahun lebih
di hari ini kita boleh tengok jelas dan nyata. Dengan Nabi kata Mekah sikit lagi ni akan hijau. Masa dia tu kalau kita kira tak mimpi, batu saja daripada pasir, pokok-pokok kayu pun tak ada. Dia royak kata sikit lagi bumi ni hijau. Berat tu. Masa dia royak tu. Pas kita tengoklah ni, hijau sungguhlah. Itu dah. Ni orang panggil Rasulullah apabila dia kecek sidik, benar, tak bohong dah. Deh. Kita pergi dulu. Maka di sini dia katakan, dia kata atau ia mengetahui jua dengan tiada mengaku. Tahu tapi tak mengaku. Tahu kata Allah tu Tuhan tapi tak mengaku. Maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Maka orang ni tak beriman lagi. Kata saja tak beriman lagi. Orang panggil tak jadi lagi. Sebab dalam hati dia tak ada serta. Cuma kita orang Islam ni, apabila orang tu mengaku kata dia Tuhan, maka darah dia terpelihara. Kena jaga dah lah. Jadi hormat dah darah dia. Harta-harta dia jadi hormat. Kita nak karu, kita nak merosakkan dia tak boleh dah. Sebab orang ni bertuhan dengan Allah, maka kita kena jaga. Apabila dia hak ni tu mengucap 2 kelima syahadat, dia saat ni tu mengerjakan suruh agama, kita kena jaga darah dia. Dan adalah ia orang yang kafir. Jadi kalau dia kata Allah tu Tuhan tapi tak mengaku pada hati dia, maknanya tasdik bil qalbi itu tak ada, an-nutuq bil lisan faqat misalnya. Dia kata pada tu je. Maka hak ning dia kata tak bila lagi kata dia tu. Dia tu orang beragama. Nisbah kepada kita tak apalah. Orang ni mereka kata dia ni, dia percaya kata Allah tu ada. Tu yang kita, maka kita sangka baik kata dia tu Islam. Tetapi dia dengan Allah, pada hakikat dia dengan Allah. Kalau yang kata dia ni bertuhan dengan Allah, dia dengan Allah pada hakikat dia tak ada putus kali, tak ada mengaku kali. Cuma dia berlafaz depan kita je. Dia dengan Allah tak jadi lagi Islam. Dengan kita sudah kita sangka kata dia Islam dah. Tapi dengan Allah tak. Itu dia. Lepas tu dia ni gapo jadi? Dan adalah ia orang kafir di sisi Allah Ta'ala. Dia masih kafir, duk kupu lagi. Sebab apa? Orang panggil duk pura-pura bohong gitu ya. Dengan sebab orang duk tengok dia, orang duk tanya dia, dia mengaku kata dia Islam, dia mengaku kata dia ni orang baik. Macam Yahudi lah. Yahudi ni kita tak kenal, kita tak tahu, kita duk suka kata orang Arab Yahudi. Bawa kita pergi kot negara kot Sulawesi, negara Arab. Lebih-lebih lagi negara hak campur dengan Kristian, campur dengan Nasrani, campur dengan Yahudi. Yahudi boleh kecek Arab, dan dia pakai cuk Arab lah dah. Dia nak tubik luar negara, dia pakai cuk Arab. Apa? Sebab dia nak menyelamatkan diri dia, nak selamat diri dia. Kita kecek Arab, dia boleh kecek Arab. Kita pun salah, dia jawab salah. Tetapi dia Yahudi. Kristian dia tak support Yahudi. Kristian ni orang panggil agama dai. Nasrani ni agama pesing nak dakwah orang masuk agama dia. Yahudi tak. Yahudi dia tak ada nak bangsa lain nak masuk agama dia. Tak. Dia nak bangsa dia. Dia nak bangsa Yahudi. Sebab apa? Yang lain daripada bangsa dia, dia banding seperti binatang ya. Seperti binatang ya. Sebab itulah nak ayat kata Yahudi tak serupa dengan Kristian, tak serupa dengan Nasrani. Nasrani ni Kristian, Yahudi ni kita dah terjemuh jiu-jiu. Sungguh Yahudi ni
Nah, hak tu ya yudai hak tu. Nah, jadi jiu tu sahyu ni. Sahyu ni. Hak tu sahyu ni bahasa Arab sahyu ni. Hak tu hak duk pegang puak yo kuat-kuat tu sahyu ni. Nah, tu dia. Jadi puak-puak Yahudi ni sefer hak dia duk pegang sefer ataupun kitab-kitab hak dia duk pegang tu. Nah, kitab Taurat hak dia duk pegang dia panggil sefer. 5 sefer Takwin, sefer Adad, sefer Khuruj, sefer Tasniyah, sefer Lawi. 5 semua. Hak sekarang yang sudah ubah dah orang panggil Taurat Muharrafah, Taurat yang diubah. Taurat asal daripada Allah Subhanahu wa taala sebutir je, satu saja. Tetapi manakala Yahudi ni ia ubah dah Taurat, ia panggil Ahdul Qadim ataupun Taurat ni di sisi dia ni hak masyhurnya 5. Ia panggil Sefer, jamak dia Asfar. Nah, asfar yang kita dah baca dalam surah Jumaah tu masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Itu asfara tu jamak daripada sefer. Maka sefer ni ada 5 buah Taurat dia. Sefer Takwin, sefer Adad, sefer Khuruj, sefer Tasniyah, sefer Lawi. 5 buah semua. Capur 5 buah ni hak ia duk pakai sekarang ia buat jadi sebuah. Ia panggil Talmud. Talmud. Hak Israel duk bawa, Israel duk pegang Talmud. Tu dia. Kristian apa tu juga. Kristian dia ubah kitab Injil dia. Lah ni jadi Anajil. Jadi banyak Injil. Bible hak kita dak tahu tu daripada Kristian tu. Jadi Anajil ni ataupun Injil ni ia panggil Ahdul Jadid, ia sudah ubah patutlah juga. Hak masyhur ya Pak. Saya pernah masuk dalam sebuah gereja sebab saya ada menuntut di bahagian di bahagian agama ni orang panggil firqah ataupun firaq. Nah, Islamiyah dan lagi pula lain daripada Islam, maka kita hak itu kena turun dalam medan supaya kita hak itu gi wawancara, gi tanya tentang hak agama dia, macam mana cara buat ibadat, cara tu cara ni, cara hukum apa tu, maka ia hadiah sebuah Injil kepada saya. Jadi Injil ni Pak hak masyhur Injil Matta, Injil Markus, Injil Luka, Injil Yohana. 4 buah Injil. Maka hak ni sekarang kalau kita tengok di kanisah Rom, ia pakainya Injil Barnabas. Jadi di sini semua hukum hak daripada Allah Subhanahu wa taala asal sudah ubah. Ia panggil Injil Muharrafah, diubah juga. Maka satu saja kitab Allah, kalamullah hak sebenar yang tak ubah, yang dijaga, iaitu Al-Quran. Sebab Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Quran ni, kami yang menjagakannya. Quran ni hak Tuhan jaga. Sebab tu orang nak kena, nak rosak, nak tukar, nak ubah gitu, ubah gini, tak mungkin. Sebab Tuhan jaga. Al-Quran satu saja. Sebab itulah di hari ni semua hak ada di tangan mereka hak pelom semua. Tu. Hak tahrif, orang panggil hak muharrafah, hak diubah. Bukan hak sebenar. Tu ada di tangan mereka. Tu Injil tu. Hak tu bukan kalamullah. Bukan Injil daripada langit. Bukan kalamullah. Hak tu hak diubah. Tu faham dah. Maka aning rukun iman yang pertama percayakan dengan Allah. Yang kedua,
Yang keduanya percayakan akan malaikat. Percaya kepada malaikat. Maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang akan bahawasa malaikat itu tentu sungguh ada. Tentu malaikat tu ada. Itu dia. Nah, malaikat tu ada. Dan ia setengah daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ni tentu ada. Itu dia. Kalau kita dah hafal di sekolah tadika masa dulu. Nah, 10 malaikat. Yang wajib mengetahui secara tafsili 10. Yang pertamanya Jibril. Kerjanya menurunkan wahyu. Mikail, kerjanya menurunkan rizki. Izrail, kerjanya mengambil nyawa. Israfil, kerjanya iaitu meniup sunai sangkakala. Raqib, kerjanya catatan. Segala perbuatan yang baik. Atid, segala perbuatan yang jahat. Mungkar nakir, menyoal kubur. Ridwan, menjaga syurga. Zabaniyah, menjaga neraka. Tapi setengah-setengah ulama kata malaikat hak juru tulis kita tu nama dia Karim. Karim. Sama ada orang panggil pekerjaan yang baik, pekerjaan yang jahat, semua tu Karim. Karim. Maka jamuk dia Kiraman. Sebab tu mari dalam ayat Kiraman Katibin. Ada Kiraman Katibin. Katibin tu sifat dia kan. Kiraman tu jamuk daripada Karim. Malaikat Karim yang kerja dia menulis. Tak ada kira perbuatan baik, perbuatan jahat, ia juru menulis. Pak kata Raqib Atid. Raqib Atid tu bukan nama malaikat. Pak apa? Kok tu orang panggil sifat dia. Sifat Kiraman Katibin. Sifat dia Raqib Atid. Raqib daripada muraqabah dah kan. Mengitai-ngitai, titam. Nampak dia morning duk hadap pergi kat tu dua orang. Orang perempuan seorang, orang lelaki seorang. Bagelak hari ni. Nampak hadap pergi kat hutan misalnya. Dia titam pergi. Tu orang panggil muraqabah. Duk titam semua. Lepas tu nanti tanda. Duk buat gapo. Jadi bukan nama malaikat dia kata. Kalau tu orang panggil sifat, apa boleh kata sifat? Ini setengah-setengah ulama, setengah-setengah pentafsir dia kata kan? Sebab dia tak ada datang waw. Waladaihi raqibun atid. Tak ada waw. Ada tu. Tu dia. Tengok kita baca kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sifat pertama, Ar-Rahim sifat yang kedua. Dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Ada tu. Tu orang panggil pendapat. Tak ada pelik gapo kita dah bawa pergi lah. Cuma nak rakyat kata pendapat ulama tu banyak. Banyak bercorak. Demo tu kata itu, demo ni kata ini. Ni orang panggil khilaf. Sebab itulah kita ni kena menutup hak khilaf tu. Kata hak tu wajah tu mari daripada siapa pentafsirnya begitu. Lepas tu orang panggil alasan dia. Tengok alasan dia. Tengok alasan dia. Kemah alasan dia. Tu. Sebab gini. Waktu baik alasan dia. Maka ni orang panggil malaikat. Jadi masalah ni, masalah ataupun orang Yahudi ni, orang Ahlul Kitab ni, dia ni kalau malaikat
hak dia setujunya Mikail. Mikail ni kerja dia menurunkan rezeki. Mikail ni kalau bahasa orang putih Mikail. Sampai tu orang dia banyak nama Mikail, nama Michael. Sebab apa? Orang panggil masalah dah ke. Dia ada duit pitih boleh buat belaka. Sebab itulah orang panggil dia hak itu bila sebut kata Mikail hebat dia. Sebab tu apabila Nabi SAW datang ke Madinah hak itu, dia nak sudi kata ni Muhammad ni sungguh-ti ke bukan sungguh-ti. Cuba kita tanya masalah. Kita tanya masalah hak bukan. Tengok dia boleh jawab dak 2-3 perkara kita tanya ke. Apa tu nak main dengan Nabi? Kalau dia jawab gitu, kalau dia jawab gini, maknanya dia ni bukan biasalah para rasul yang ni. Kalau mu boleh jawab soalan ku 2-3 soalan ni, aku nak berimeh denganmu. Perat tu. Lepas tu apabila soal, kata Nabi boleh jawab semua 2-3 soalan, dia kata siapa menyampaikan kepadamu wahyu tu? Nabi kata Jibril. Kalau Jibril dah, kawan tak berimeh. Kok anda tak berimeh? Kalau Mikail tak apa. Tu perangai Yahudi. Perangai Yahudi ni kita tak ada kena kecek apa dah, tak ada kena dengar gapo dah. Ya janji gapo, ya royak gapo, tak sabuh telinga. Kalau boh pun apa? Tapi tu kalau dia perang ke, dia musuh ke, kalau nampak nampak berat, nampak nak kau teruk, dia nak damai. Amerika musing hendak ke negara tu, hendak ke negara nunggi tepih di ning. Habis tu kita tengok kekuatan Islam, kita baca hadis, kita tengok kekuatan. Baca hadis, tengok kekuatan. Kita baca ayat, tengok kekuatan. Nabi kata, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Sebenarnya Yaman ni tahan rong tau tek. Nama dia tu kalau kita kira, askar dia ni, askar rong tau tek ya. Rong tau tek ni pakai selipar gitu je. Boleh lawan dengan Amerika. Apa putih lah kapal Amerika. Ini nak royak kata, kita boleh tengok hak Tuhan bagi kekuatan kepada mereka. Boleh tengok dia hari ni Israel rugi banyak mana. Kita kebal dia 4-500 teh ni bukan biasa. Sebutir kita kebal 3 tetek. 3 tetek. Sebutir kita kebal tu. Harga dia. Tapi kita tengok pasal dia lah deh. Tengok nampak hancur, nampak apa, siap belah kita. Orang perempuan mati, kanak-kanak mati, susah tak ada makan ni. Duduk dalam kesusahan saat ni tu. Orang lelaki kena tawar, kena igak, kena gapo, kena bunuh, kena apa. Susah lah kita tengok tu. Tetapi rugi tak ada kena kecek lah. Cuba tengok berita luar-luar. Beratus tak ada dalam sejarah. Tu dia. Ni. Supaya kita itu tidak jadi ketinggalan sangat. Tu mendekat deh. Yang ketiganya percaya akan segala kitab. Akan segala kitab. Mana akan segala kitab? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran dan suhuf hak turun kepada nabi-nabi dulu. Wajib ke atas kita percaya. Pahala ni kita kena percaya tak? Tak wajib kita percaya sebab Taurat muharrafah. Taurat yang diubah. Injil yang diubah. Sudah ubah habis tak? Tengok Injil Markus, Injil Luka, Injil Yohana, Injil
Matta. Injil Yuhanna tu bahasa Arab, bahasa orang putih dia panggil John. Hak ni Matthew, hak ni John, hak ni Luke, hak ni Mark. Ada tu. Buk Markus tu. Ada. Ni nak ayat kata. Nah, orang kita hak kita duk dengar dalam TV Johnny tu nama Injil tu. John, Johnny, jelah kata tu. Nah, orang panggil bahasa orang putih dia baca pasal lain, kita ni baca pasal lain. Jadi semua tu rekod Nah, rekod hak tu orang panggil tahrif. Orang Yahudi ni kerja dia tahrif, mengubahkan. Sebab apa? Sebab dia apabila tengok pecemih daripada langit, tengok pecemih daripada bumi saat itu, tahu kata Nabi Muhammad dah datang. Riuh dah buat dia. Tengok dalam mata Zangi yang kita dah baca tu kan. Wala hijabi khabarihi kullu hibrin khabirin wa fihu la husnihi ta. Riuh puak-puak Yahudi di Madinah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Khaybar, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, semua tu riuh. Buat apa? Tengok pecemih ni akan siapa? Buat siapa pun dia tengok Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Muhammad supaya kenal anak pinak dia. Tengok pak. Yalah dah tu nampak tu. Cuma nak tahu jelas, teragi tanya tengok kita. Tengok tu okey dah ni. Yahudi serabut. Sebab apa? Sebab dalam Taurat tu royak dah. Nabi Muhammad nak bagi tambah tu musaddiqan lima ma'hum. Musaddiqan lima ma'akum. Nawi apa? Nak membenarkan barang yang ada di dalam tanganmu tu. Taurat dah royak dah kata aku nak timbul, aku nak mari, aku nak sebar apa, royak dah dalam Taurat dia. Cuma aku mari ni nak benar-benar hak duk dalam tanganmu. Tapi mu nak berimi ke, mu nak saya berimi, nak percaya, saya percaya. Hak tu duk di mu. Berimi dah Yahudi. Dah. Payah tak akan berimi dah sebab dia sebut dah dalam Quran royak dah. Ya Musa, lan nu'mina. Dia guna lan. Nafi mustaqbal. Aku tak akan berimi dah. Berarti aku tak akan berimi dah. Letih. Main dengan Yahudi dia letih. Enggak. Ya. Hak asal patut tahrif. Dia nak ubah. Ya kalau kira tu bah kata tubik syariat lain tu ya rufi'at tapi buah-buah tu ya tahu dah. Lepas tu ya orang panggil duk ubah, duk tahrif, ubah. Lah ni kita tengok hak kita boleh tengok cerak lah ni Yahudi lah ni. Kalau kita tengok Yahudi Tayalisah. Kalau Tayalisah ni ada dua gulung. Kita tu. Yahudi Tayalisah ni ada hak Nabi sebut dalam hadis dia kata yatba'ud dajjal sab'una alfan min Yahudi Asfahan. Akan turut Dajjal 70,000 Yahudi Asfahan. Asfahan ni nama satu wilayah duduk di dalam negeri Iran. Alaihimut Tayalisah. Yahudi turut Dajjal 70,000 orang Yahudi turut Dajjal. Buat Dajjal tu baik 70,000 Yahudi. Sebab tu di hari ni dia duk buat lorong Yahudi duk buat lorong Dajjal ni untuk datang ke Baitul Maqdis ni. Baitul Maqdis tu bukan rupa Baitul Maqdis lah, rupa Haikal Maz'um, iaitu tempat buat ibadat Yahudi hak terakhir. Nak punggah Baitul Maqdis, payah nak punggah tak boleh sebab karu. Sebab Palestin duk difak dia. Sebab tu yang nak peracau lebih.
baru boleh putus buat haikal. Buat haikal itulah Dajjal mari. Tapi dalam akidah kita Dajjal ni dia tak boleh masuk tanah haram. Mekah Madinah ada sepatah hadis kata Mekah Madinah tak boleh masuk. Ada sepatah hadis lagi Mekah Madinah dan Baitul Maqdis dan masjid satu lagi. Ada 2, 3, 4 masjid, ada kata 3 atau 2, 3, 4 tempat, ada setengah katanya 3 tempat, setengah katanya 2 tempat, tu khilaf. Jadi duk tunggu tu, baru kata buat sudah Dajjal lagi. Pas Dajjal tu timbul di bumi Asfahan, iaitu di Iran. Lepas tu siapa yang ikut dia? Mula-mula sekali hak ikut Dajjal ni 70,000 daripada Yahudi Asfahan. Yahudi apa tu? Alaihimut Tayalisah. Yahudi Tayalisah tak payah dia mau nak tengok. Pim dalam Google. Yahudi Tayalisah. Tayalisah. Mana tu baik ada gambar. Pecik rupap. Gambar tu baik. Dia tak serupa dengan Yahudi hak dia mau nak tengok hak Israel tu Yahudi Syash hak tu. Hak Togiyah hitam, hak topi hitam tu Yahudi Syash. Hak ngane tu Yahudi Syash hak tu. Hak ni Tayalisah. Yahudi dia puak juga. Cuma nak putus Islam dia kena sekali. Supaya kita tengok di hari ni kekuatan. Nah, kalau duk tengok jadi Islam paksa kena sekali. Nah, bolpah lain daripada tu firqah Patullah juga. Tu dia. Nah, habis situ. Maka di situ tu nak royak kata kitab-kitab hak ada di tangan mereka sekarang tu sudah diubah dah. Hatta Taurat hak ia duk pegang sekalipun ia buat menjadi butir. Sebab mudah dia hak ni tu. Nah, nak sebar. Tu. Maknanya mengaku putus seorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Quran dan Taurat dan lain-lainnya. Lain-lainnya iaitu Injil dan Zabur. Sebab Injil ni orang panggil kena pakai hukum hak Taurat lagi, dan Zabur pun kena pakai hukum hak Taurat lagi. Sebab itulah Taurat ni orang panggil jadi meliputi sikit. Meliputi sikit. Dia panggil Ahdul Qadim. Ahdul Qadim. Tapi orang Yahudi dia bawa Taurat, dia turut dah benda oleh Taurat. Tak. Sebab tu Tuhan banding supaya hemat. Mung ni duk bawa kitab banyak. Duk bawa Taurat ni berbuah berpuluh-puluh ni. Umpama hemat. Supaya dengan ibu hemat tu. Masalul ladzina hummilut Taurah. Thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Umpama hema, ibu hema yahmilu asfara, bawa akal Taurat. Apa? Hema bawa Taurat, pikul Taurat tak belakang dia. Dia turut tak Taurat tak belakang dia. Tak. Supaya Yahudi supaya hema. Apa? Dia pegang kitab saja, tak turut oleh hukum ni dalam kitab. Tak turut hukum ni. Itu dia. Tak turut hukum ni. Ketika nak berlawan, ketika nak royak agama, royak turut kita. Tapi amal tak. Ni nak royak kata tu perangai Yahudi. Perangai Yahudi. Manakala yang keempat pula daripada rukun iman, ataupun pokok yang 6 tu, ataupun tunjil yang 6 tu, percaya akan segala rasul-rasul Allah. Percaya akan rasul-rasul Allah. Kita percaya tak? Kita percaya. Nabi Musa kita percaya tak? Percaya. Nabi Isa kita percaya tak? Percaya. Kita mengaku tak? Mengaku. Tapi dia mengaku tak Muhammad? Tak.
Sebab itulah dia walaupun dia mengucap kelima syahadat pun tak pakai, tak sah petula juga. Sebab apa? Sebab dia tak mengaku Muhammad. Dia tak mengaku Muhammad. Tu nak ayat kata Yahudi. Pas kita duka cita di hari ni, bumi Makkah ni. Nah, orang panggil bumi Makkah, bumi yang barakah. Orang panggil tanah suci ni, di hari ni bebas dah. Sudah ubah dah undang-undang dia. Orang kafir boleh ziarah kawasan haram. Kawasan haram ni tanah rek, boleh masuk. Masa kita duk pergi situ, ambil mana orang tak kelubung? Ambil mana orang buka aurat? Tak ada. Di hari ni tak tutup aurat, ni tak hijab, pakai baju tangis kerat, orang perempuan bebas. Pas masalahnya tempat berjoget, nah tempat diskotek, tak diskotek kok tempat-tempat kok dalam negeri Saudi, kok jodoh ke, kok riak ke, boleh kata besar-besar dah. Buka bang judi besar-besar. Wal'iyadza billahi min zalik. Kita takut sangat-sangat sebab bumi ni digelarkan baladul amin. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tiga tempat atau yang sebut. Wattini wazzaitun, sebut buah tin, sebut buah zaitun, kinayah daripada bumi Syam. Wa turi sinin, kinayah daripada Mesir, bukit Tur Sinai. Wa hadzal baladil amin, ini bumi yang aman. Bumi yang aman ni ialah Makkah dan Madinah. Tetapi di hari ini masuk maksiat dalam. Tertakut ni supaya Tuhan nak menzahirkan kiamat. Sabit itulah hak zahir kiamat, hak kita tengok besar sekali, buruj as-sa'ah. Buruj as-sa'ah tu, as-sa'ah pakar dengan makna je, as-sa'ah pakar dengan makna kiamat. Perak. Duduk depan saja ada. Di hari ni kita boleh tengok masalah buruj tu tak ada apalah, cuma nak royak kata alamat. Ada alamat dah. Pecemi, lepas tu kau duk timbul dah. Kau duk pelak. Nah, pecemi kau duk mari, hak Nabi duk sebut semua tu, kau duk lahir. Pas kita takut sekali maksiat tubik di dalam kawasan Hijazi. Mana Hijazi? Mekah dan Madinah. Bila Arab klik situ mula, dan bila tempat ning timbul judi dan timbul orang jual tubuh dan sebagainya, kita takut sangat-sangat. Balau ujian habis sebab sini pusat agama kita. Pusat agama Islam. Bila hancur sini, kita sini tak ada kena kecek dah. Ada kena kecek dah. Wal'iyadza billahi min zalik. Habis. Yang kelimanya tak habis lagi. Apa di sini? Dengan maknanya yang keempat ni percaya akan segala rasul-rasulnya, dengan maknanya mengaku putus di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala rasul Allah Ta'ala itu, dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu rasul-rasul menyampaikan dia kepada umatnya. Itu dia. Yang kelima percaya akan hari kiamat. Ni hari kiamat ni, kita dah takut ni, haru-haru ni. Pas fitnah
Nah, kawasan kita pun kita boleh tengok dah fitnah di hari ni. Sebab boleh kata segenap tepat. Gapo tu? Perkara-perkara mabuk dan orang panggil perbuatan zina. Perbuatan zina ni gambar-gambar rek ada di dalam tangan anak-anak kita. Serengnya, seruek, di mana ada wifi, di situ ada. Sebab itulah di hari ni kita nak kum anak kita susah, payah. Lebih-lebih lagi rumah kita, hak pasal rumah. Nah, rumah jadi boleh duduk secara khususi. Misalnya kita buat bilik. Ni bilik seorang ni bilik seorang ni bilik seorang tu. Boleh telefon sutai masuk dalam. Boleh telefon sutai masuk dalam. Atau payah kita nak kum. Payah kita nak mengatasi. Pada tu serang ni kuat. Serang ni kuat. Pak kita serang sekadar kata dalam masjid. Nah, dalam masjid lepas mengurik je. Pas orang hak mengaji, bukan orang hak lapis hak duk serang hak dapat diserang oleh agama barat. Nah, tubik masjid ni orang umur 70, 80, 50 kau datu ya. Anak muda-mudi tak ada duk keluar kali. Jadi terima dakwah hak agama barat tu. Jadi tak siapa dalam tangan anak-anak kita. Ni kita takut ni serengi tu. Mabuk pun serang. Dan lagi pula bila meratai tempat Tuhan sudi. Tuhan sudi selalu dah. Hak itulah dalam ayat kata wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Mutakutlah fitnah. Fitnah ni tak tipu ke atas mereka yang buat zalim itu saja. Dia kena habis. Buat apa? Sebab orang hak juru, orang hak pakai piyah, orang hak masuk masjid tak kata apa. Sebenarnya sudah tahu dah man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Nah, jadi nak ayat kata wadzalika adhaful iman. Demikian itu sedoih iman. Kita lalu tak ada kata apa, lalu tak ada nasihat gapo. Jadi kita lalu lepas. Jadi masuk dalam kata kita redha. Ar-ridha bil maksiyati maksiyatun. Kaedah dia. War-ridha bil harami haramun. Redha maksiat maka hukum maksiat apa tu lah. Walaupun kita tak ada buat, kita tak ada jual, kita tak ada kerja ni, tetapi orang panggil redha. Bila redha berlaku semua. Sebab hak tu pun redha apa tu lah juga. Redha dengan haram, hukum haram berlaku. Nyanyi gitu kak. Kita duk hijau kat laut, tak ada nak cara demo. Kena apa tulah juga. Kita duk ke masjid, tak ada padu demo, kena apa tulah juga. Dia tak uji tak kira dah. Pada tu. Tu dia deh. Lagi. Masuk kita deh. Maka di sini pula dia kata anda di sini. Jadi percayakan dengan hari kiamat dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu. Bila-bila masa jua akan datang berlakunya kiamat itu. Manakala ni enamnya percaya dengan qada dan qadar. Qada dan qadar. Apa qada dan qadar? Nah, dengan maknanya qada dan qadar ni, qada ni iaitu hak Tuhan qada pada sedia kala orang panggil tahu dengan ilmu yang azali, Tuhan taksis dengan sifat iradat dia yang tanjizi saat itu pada sedia kala dah. Qadar ni apabila siapa masa Tuhan takdir dia. Tuhan takdir. Orang panggil takluk tanjizi hadis berlaku benda tu apabila Tuhan menentu. Pada sedia kala maka berlakulah pada masa beria-beria tu. Tu orang panggil qada dan qadar. Setengah-setengah ulama ia tukar takrif. Pada dua di antaranya qada dan qadar tu.
Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah tentu akan dia, akan penentuan tu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradatnya. Dan maknanya qadar, dan makna qadar itu takdir Allah taala. Maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah taala dengan kudratnya. Itu dia. Jadi kalau berlaku mutu pelaga, berlaku rumah saat itu dibakar makan dengan api, dan berlaku apa saja, ni orang panggil sudah ditakdirkan, sudah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa siapa masa tu takdir. Takluk tanjizih deh. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dan dengan menjadi ia Allah akan dia akan kedua-dua. Inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Tu kita tak ada mendalami sangatlah dia. Baca Nawawi mudah faham. Kalau mendalami tu pakai masa pula. Pakai masa pula. Tu dia. Ninglah rukun iman hak wajib kita beriman dari perkara. Tu dia. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, tidak percaya dengan maknanya, tidak mengaku, tu dia. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, tidak mengaku sungguh segala perkara itu, hak ni perkara hak kita sebut ni, maka adalah ia barang siapa tu kafir, tidak dinamakan dia orang yang beriman. Tu. Maka orang panggil kalau tak percaya ni perkara hak duk cerita ni, demo ni dihukumkan kafir, tak masuk dalam kata orang beriman. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu dia. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu dia. Ayat ni artinya, dan barang siapa kufur, barang siapa kafir ia, jawab kafir sini, yakni tidak percaya dengan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala dan dengan segala malaikatnya, maka dengan segala dan dengan segala kitabnya dan sekalian rasulnya, dan dengan hari kiamat, hari akhir, yakni hari kiamat, maka sesungguhnya sesat ia akan sebagai sesat yang jauh. Itu dia. Kata bih situlah nak rakyat kata, kalaulah kita tak percaya dengan ni perkara kita sebut satu persatu daripada Allah, dan daripada percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan kitab, percayakan rasul, percayakan hari kiamat, percayakan qada dan qadar itu. Kalau tak percaya 4-5 ni perkara ataupun salah satu daripada ni, maka tak dinamakan orang ni beriman. Bahkan dia ni masih lagi kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadza billahi min dzalik. Itu dia. Itulah. Habis itu. Kita akan sambung pula, iaitu beriman dengan ihsan. Beriman dengan ihsan. Itulah nak rakyat kata, susahlah kita saat itu kalaulah kita ni tidak beriman. Tidak beriman dengan agama, ataupun kita tak tahu agama ni, susahlah. Kadang-kadang kita kecek saat itu, orang panggil melampaui.
Kadang-kadang kita kecek saat itu sudah jeruh dah, tetapi kita tak khabar. Itu sebab apa? Sebab kita tak menututi agama. Kita tak ada penuh, tak penuh duduk tempat-tempat menututi. Tempat orang bagi sebarang agama, kita tak pergi duduk di situ. Tempat orang duk mengajar, kok masjid, kok musalla, kok di mana-mana tempat duk bagi ilmu agama, kita tak pergi duduk di situ, kita tak pergi menututi. Maka jadi kita ni, kecek satu-satu perkara kadang-kadang juluh dah kita tak khabar. Tak khabar. Sebab itulah kita ni jangan asinglah daripada guru-guru agama. Lebih-lebih lagi masa akhir zaman ni banyak serengi-serengi dan perkataan yang menyebabkan kita itu salah dengan agama, salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka pandai pada masa kalau ada nak tanya nak soal, boleh. Boleh kalau ada nak tanya nak soal, boleh. Sebab buku berimeh ni, buku payah, buku berimeh ni. Kalau kita tilik kepada Nabi, Nabi-Nabi dulu pun bukan sekadar kata nak dakwah kaum saja dak. Anak dia sendiri pun kadang-kadang dia nak dakwah tak boleh. Isteri dia sendiri pun dia nak bagi kesedaran tak boleh. Kita ni jadi alhamdulillah boleh kecek, boleh mengajar, boleh wayak kepada orang, anak isteri kita turut kita. Setengah-setengah mereka tak turut pula juga. Kalau kita pandai kepada Nabi Nuh, isteri dia tak turut dia, anak dia tak turut dia. Pandai kepada Nabi Lut, isteri dia tak turut dia. Pandai kepada Nabi Ibrahim, ayah dia tak beriman dengan dia. Bukan mudah tu. Bukan mudah buku email nak ke, buku pegangan. Bukan mudah. Tengok Nabi Nuh, dakwah anak dia, panggil anak dia, suruh turut dia, suruh bawa agama hak ayah bawa. Tapi tak sih. Tak mau serta dengan ayah. Sehingga mana? Sehingga Nabi Nuh ni dia lemah. Katanya Nabi Nuh saat itu dakwah kaum dia tu bolehnya 40 kelaminnya. Satu riwayat 40 kelamin, 80 orang je. Sehingga dia hak itu berasa lemah. Bila berasa lemah tu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata gini membuatlah perahu. Wasna'il fulka bi'ayunina. Membuatlah perahu. Tebailah pokok kayu hok muduk lalu kok tu duk tengok pokok kayu besar tebal hok tu. Buat kata tebal duk buat perahu tu, nak buat perahu tu tak pandai, tak reti, tapi tak apa Tuhan kata membuat sudah, tak apa kau ajar. Kata malaikat mari ajar, takir situ, takir sini. Tu. Nak boleh perahu sebuah. Pas perahu di pada pasir, orang mai tengok bila sungguh. Buat perahu di pada pasir, air titik tak ada. Maka pakak duk ejek, pakak kata itu, pakak kata ini, nung kata mu duk perhenokan aku sikit lagi, aku boleh perhenokan mu pula lah. Itu dia. Jadi akhir esok lah sekali habis dah lah, habis. Orang panggil habis. Semangat saat itu metak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Tuhan suruh buat perahu saat itu, mu panggil lah Nuh. Panggil kaum kamu hak beriman dengan kamu masuk dalam perahu kamu. Dan mu panggil lah menatai. Mari saat itu kelamin masuk dalam perahu. Bawa masuk dalam perahu tu mulai air. Wa faratan nur. Air mata air saat itu hujan pun mula turun air pun mula tubik dah dalam tanah-tanah itu panggil anak dia. Panggil anak dia suruh masuk perahu. Terus saya masuk. Tak beriman dengan dia. Terus saya masuk perahu. Sehingga dalam ayat kata wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Jadi Nuh pun panggil anak dia, sebab masa tu dia kata wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Perahu dia hal itu
Boleh berlari dah, air duk kuat dah. Boleh berlari dah tak air. Pas ombak kau duk naik, air kau duk naik, ombak tak sama besar dengan bukit. Fi maujin kal jibal. Kal jibal seperti bukit-bukit, ombak sama besar dengan bukit. Besar tak besar air. Supaya kita tengok fakta kita deh. Tuhan uji kawasan kita ni ya. Orang tak sengka-sengka. Orang naik atas tembok, naik tok atas batas, naik duduk pak tinggi-tinggi, tak sengka semua lapuh ke habis. Tengok tu nak royak kata dan mari hak Tuhan tak ada nak kira dah. Sebab dalam ayat kata wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Tuhan nak uji dia, tak usah cari jalan sekatlah. Sekatlah pasal mana pun gantung ke tak pak tinggi ke, bih kau tolak. Tengok lembu duk tak dah getah. Duk celah dah. Tu nak ayat kata tak lepas dari Tuhan nak berlaku semata. Nah. Lepas tu wahya tajri bihim fi maujin. Dan ia perahu tu tajri bihim, berlari serta dengan kaum Nuh duk dalam tu. Fi maujin tu. Apa orang panggil fi maujin kal jibal. Nuh panggil anak dia, wa nada Nuhun ibnahu. Nuh panggil anak dia. Panggil anak dia. Anak dia hak itu fi ma'zilin. Dalam hal keadaan anak dia hak ni tu orang panggil duk sore. Duk sore saat ni tu nak lepas daripada air ni duk lari naik bukit ni. Dia panggil ya bunayya, hai anakku kasih, irkam ma'ana. Marilah naik serta kita ni, naik perahu ni, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Mu jangan duk turuk pok-pok kafir, jangan duk turuk orang. Mari nak perahu dengan ayah ni. Dia kata kan, anak dia kata sa'awi, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku nak lari lepas daripada air ni. Nah, aku nak lari naik di ke bukit sana tu, bukit boleh melepaskan daripada air. Ya'simuni minal ma', maknanya yamna'uni minal ma', boleh tegahkan kami ni daripada air. Nabi Nuh kata ana, qala la 'asimal yaum la mani'al yaum. Tak ada dah hari ni boleh selamat. Tak ada dah benda yang menegahkan kamu pada hari ni. Tak ada benda dah. Tak selamat illa la 'asimal yaum min amrillah. Mun tak leh apa? Tak leh orang panggil pada hari ni tak ada benda hak manik pada hari ni benda hak boleh lepas kamu hak itu minal ma' daripada ujian Allah, daripada bala Allah, illa man rahimah, kecuali orang hak dapat rahmat daripada Allah. Siapa? Orang hak dalam perahu ni. Tak usah lari tak lepas. Tak lepas. Sehingga ayat kata wahala bainahuma maujun, sehingga dinding di antara Nabi Nuh dan anak dia itu oleh ombak-ombak. Tak nampak dah. Kodok naik. Fakana minal mughraqin, adalah ia daripada mughraqin. Maknanya tergulung di dalam orang-orang yang tergelar. Kaum Nabi Nuh tergelar, dia pun gelar bi. Orang duduk dalam perahu. Menangislah tengok kaum, menangislah tengok. Orang panggil adik-beradik mereka hak itu saya sangat kepada demo tu demo ni. Sebab tak turut ni. Orang duduk dalam perahu, sebab duduk dalam perahu lama ni ada setengah kata berbulan-bulan, ada setengah kata sampai 40 hari, ada setengah kata beratus 100 hari dia. Doa. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'a aqli'i wa ya sama'a aqli'i wa ghidal ma'. Wa ya sama'u
aqli'i wa ghidal ma. Hei bumi, ya ardu ibla'i ma'aki. Hei bumi, isakkanlah air kamu tu. Tengok orang duduk dalam perahu. Nah, berdoa. Doa kata tapi sebut bumi. Ya ardu, hei bumi, ibla'i ma'aki. Telailah airmu, isaklah airmu tu. Wa ya sama, hei langit. Nah, wa ghidal ma, wa ya sama, hei langit. Aqli, berhenti boleh dah. Hujan tu berhenti boleh dah. Pak kalau kita kira orang duduk dalam perahu, orang berimeh ke orang kupur? Orang berimeh tak kita kan? Orang berimeh. Pak kau anda tak ada berdoa dengan Tuhan. Hak sungguh dia kata ya Allah ke? Kena. Ya Allah, berhenti boleh dah hujanmu. Ya Allah, isak boleh dah airmu ni. Ni dak. Ya ard. Ya sama. Tu. Sebab itu kita tak boleh duk syirik semua. Tak boleh duk kupur semua. Ya kadang-kadang kita sebut benda tu ya. Hakikat Allah belaka. Cuma kecek dengan benda duk nampak. Oh, hujan boleh berhenti dah hujan weh. Syirik tu kita katalah tu. Supaya ni kan, hujan tu lebat. Kita duk tunggu nak gemek anak dah kan. Payung tak ada. Wah, hujan lebat, hujan boleh berhenti dah. Kita katalah tu. Kupur tak? Kalau kupur letih. Kupur habis okey. Bumi isak boleh dah airmu ni. Tak kau nak berjalan dah dalam air ni. Sekat dada ni tak kau nak jalan dah. Isak-isak habis. Kita kata balas tu. Syirik tak? Nak syirik buat apa? Bukan kita duk Tuhan. Tu orang panggil cara kecek. Ya balas tu cara kecek. Tapi doa kita hati duk dengan Allah. Cuma kecek dengan ni. Supaya kira fikir kita. Kira pandai dah. Tak ada kata Tuhan. Pandai dah fikirku ni. Tak sebutlah tu. Yalah tak? Ya tak ada syirik. Orang panggil buku syirik tak boleh buat. Tak boleh buat. Rengeng sangat di mulut. Ya syirik ni orang panggil pegang ni kita lihat dalam, kita peganglah mana. Kadang-kadang ubat ni jadi. Kita kecek ubat ni jadi. Beri bekah tu kalau tanya tu siapa beri bekah ubat ni ke? Tak. Tu orang panggil ya dak semata dah, cuma orang panggil cara kecek. Cara kecek balas tu tak ada usak gapo. Bukan duk syirik siapa ka punuh. Punuh akidah pada kali. Jangan duk mudah, sangat mudah tengok ayat Quran duk ayat tu. Duk syirik habis, kupur habis. Kalau Nabi Nuh duk dalam perahu pun kupur juga. Tu selera habis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan nak tanya? Sepatah dua? Boleh? Kalau tak ada, berhenti sini deh. Wallahu ta'ala alam bisawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وأحسن به أخلاقنا ووسع أرزاقنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين. taat